Okay, kita sambung soalan nombor 31. Okey, kebetulan baru-baru ni pun awak punya amali bahag ini kan. Okay, amali awak ialah bab DGE kan? Baru-baru ni. Okey. Raja 28 menunjukkan satu litar terbuka. Okay, litar terbuka awak kena ingat macam ni. Bila litar terbuka maksudnya arus tak mengalir. Arus tak mengalir, lampu tak menyala. Tetapi bacaan voltan memberikan nilai sebab voltan dia baca, voltmeter ni dia baca nilai DGE. Okay, ingat voltmeter dia baca nilai DGE. DGE ni nilai lebih kurang macam ni lah. Nilai sebenar pada bateri. Kalau bateri awak pasang 5 volt, bateri kalau awak pasang 1.5 volt, contohnya bateri awak guna bateri 1.5 volt. So masa arus tak mengalir, voltmeter ni bagi bacaan 1.5 volt. Ini bacaan bateri yang sebenar lah. Okay, now, apakah yang berlaku kepada voltmeter apabila switch ditutup? So bila di switch ditutup, arus mengalir. Okay, bila arus mengalir, apa jadi dekat dia? D. Awak sebut apa huruf apa? D. D, dongki. Okey. Ini. C. Kurang daripada daya gerak elektrik. Okay. Dia macam ni. Bila arus mengalir, contohlah saya bagi example. Bila arus mengalir, litar tertutup, arus mengalir, tiba-tiba bacaan voltmeter awak menjadi 1.2 voltan. So, awak tengok dia drop. Kenapa bacaan arus mengalir tapi bacaan voltmeter berkurang? Mana pergi? Sebab rupa-rupanya di dalam bateri ini ada rintangan dalam. Ada rintangan dalam bateri. Sebab tu kita panggil rintangan dalam, internal resistance. Okay? Rintangan dalam ni lah yang menyebabkan bacaan voltmeter berkurang. Sebab ada rintangan kan menghalang. Okay. So sebab tu graf DGE, kalau kita buat graf dia jadi macam ni. Sebab apa? Dia berbeza dengan hukum Ohms lah. Ini V melawan I. Hukum Ohms tadi, arus bertambah, voltan bertambah. Ini dah, arus bertambah, voltan berkurang. Inilah tentang DGE. Okey. Jadi bila arus mengalir, kan? Nilai DGE dekat sini lah. Bila arus kosong ni. Kan, sini kita baca arus kita kosong. So, dekat titik ni lah, iaitu nilai DGE. Jadi bila arus mengalir, bacaan voltan kita akan berkurang. Boleh bezakan tak DGE dengan hukum Ohm ni? Boleh. DGE tu maksudnya EMF lah. Electromotive force. Senang je, EMF ni nilai voltan sebenar pada bateri kita. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 29. Darjah 29, soalan 32. Okey. Darjah 29 menunjukkan satu keratan rentas konduktor membawa arus. Ingat, konduktor membawa arus. Maknanya arus dah ada. Arus dah ada. Bukan nak cari arus. Arus dah ada. Okey, now. Rajah yang manakah menunjukkan medan lastik yang betul? Okey. Berdasarkan gambar rajah ni, saya nak tanya awak nak pakai flaming left ke flaming right? Arus dah ada. So saya tak cari arus. Jadi nak pakai flaming left ke right ni? Kanan. Left awak, left. Left, sebab dalam, okay. Kalau kita tengok, nampak saya. Okay. Kalau kita tengok dekat tangan kita ni, macam ni lah kan. Okay.
Father, mother, child. Father, mother, child. So force, magnet, current. Macam itulah. So tadi dia dah bagi current flow. Gambar rajah pun dah ada utara selatan. So medan magnet ada. Jadi dia nak tentukan force. Kan cikgu bagi idea. Kalau kita nak guna left, maksudnya bila kita nak mencari force. Oh, apa? Kan cikgu selalu bagi macam ni. Kalau kita guna left, maknanya sebab kita nak mencari force. Itu kita pakai flaming left. Okay. Kalau kita nak pakai flaming right, so awak tengoklah dekat sini. Sebab kita nak cari induce current. Sebab kita nak cari induce current. Left sebab kita nak cari force. Kalau kita pakai I sebab kita nak cari induce current. Okay. So dalam situasi kita tadi nak pakai right ataupun left? Left. Okay. So situasi kita nak pakai left. Sebab kita nak tentukan force. Magnet dah ada, ni dah. Okay now. So awak guna. Okay. Tengok gambar rajah soalan. Sorry. Mana soalan saya tadi? Okay, saya lukis gambar rajah soalan kat sini. Hari ni dia nak jatuh. So, gambar rajah soalan tadi, dia macam ni. Dia macam ni. Okay. And then, dia bulat. Pangkah. So, kena ingat, pangkah ni maksudnya arus masuk tau. Ingat kita tengok air, ada dekat bekas air kita tu ada tanda cross kan, nak masukkan straw. Ingat tu tanda arus masuk. So, sebab kita dah decide, okay, in S. Sebab kita dah decide iaitu kita nak pakai left. Okay, kita tengoklah result dia kata put film dia jadi macam mana. Okay, pakai left. Dekat sikit boleh nampak. So kita nak pakai left, N ke S. Utara ke selatan, N ke S arus masuk. Sama tak result ini dengan cikgu? N ke S arus masuk. So dapat daya ke bawah. Okey. So jadi bila dapat daya ke bawah, maksudnya medan magnet di bawah ni lemah. Itu yang menjadikan catapult field. Catapult field ni maksudnya medan gabungan medan magnet kekal dengan medan magnet sementara. Medan magnet sementara datang daripada wire konduktor ni. Okey, so result dia lebih kurang macam ni lah dia jadi. Kuranglah. Dia tetap utara ke selatan. Utara ke selatan. Mungkinlah. Okay, medan magnet dekat sini agak ada satu je sebab dia agak lemah kan. Dia ada satu je. So dekat sini dia ada juga. Okay. Kalau ikutkan lukisan, ini kan konduktor. Kalau kita belajar dalam elektromagnet, masa form 2 ke form 3 dulu. Okay. Apabila ada arus mengalir pada wire, di sekeliling wire ni akan menghasilkan medan magnet. Itu konsep elektromagnet. So macam mana kita tentukan medan magnet ni dengan menggunakan flaming pula, right hand grip rule ataupun hukum genggaman tangan kanan. Kita genggam tangan kanan. Okey, kita tengoklah. Kalau macam ni arus masuk. Arus masuk, kita tunjuk masuk. Okey, kita tunjuk masuk macam ni. Arus masuk. So kalau masuk maksudnya dia berputar macam ni. Jadi medan magnet kita berputar macam ni. So sini macam ni tapi dekat sini dia bertentangan. Okay? That's why kawasan bawah ni medan magnet dia lemah. Tapi sikit sahaja. Jawapan dia ni bentuk ni kalau nak mungkin. Simple je. Faham konsep framing left? Letakkan utara ke selatan macam mana pun medan magnet. Daya ditentukan melalui framing left tadi.
Kemudian nak tahu arah putaran ni, just pakai genggaman tangan kanan. Ikut ibu jari, arah arus masuk, buat je masuk. So dia menghasilkan putaran arah ini. Okay, faham tak? Okay. Cikgu share. Jadi ini jawapan dia yang mana? Ialah D, no? D dongki, D kan? D ya, hati-hati ya, bukan B tau. Sebab B ni nampak tak? Ni bahagian ni. Sebab magnet utara ke selatan. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Nombor 33. Darjah 30 menunjukkan sebuah transformer dengan kecekapan 70%. Okey, dia kurang cekap lah transformer ni. Yalah, efisiensi 70% je, bukan 100%. Okey. So, apakah tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan kecekapan? Apa yang kita buat untuk kita tingkatkan kecekapan? Ini ciri-ciri yang cikgu, ingat tak cikgu masa kelas topik elektromagnet, cikgu kata tolong hafal ciri-ciri ni. Kita pengubah suaian pada transformer untuk kita meningkatkan kecekapan. Soalan modification, kalau terlibat transformer dia selalu tanya. Contohnya, kita bukan pakai keluli, kita pakai soft iron core. Soft iron, teras besi lembut. Okay. Sebab apa kita pakai teras besi lembut? Cikgu bagi take note untuk huraian ni. Okay. Kita pakai teras besi lembut, okay, adalah kita nak mengatasi masalah histeresis ataupun kita panggil dia mudah dimagnetkan supaya dia mudah dimagnetkan dan dinyah magnetkan Ini tolong hafal, saya takut kalau ada masuk design transformer memang ciri-ciri ni nak. Okey. Kita kena pakai laminated. Gunakan teras besi berlamina. So, memang yang ni lah. Memang ni dia tanya apakah tindakan yang boleh dibuat bagi meningkatkan kecekapan? Betul. Kita gunakan teras besi yang berlamina ataupun laminated iron core ataupun ada certain dia sebut laminated soft iron core. Ini masalah adalah kita nak mengurangkan arus pusat. Itu tujuan kita guna macam tu. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai eddy current. Kita nak mengurangkan masalah arus pusat. Okey, semalam pun saya ada sentuh. Kita pakai dawai kuprum. Betul, dawai kuprum rintangan rendah. Tapi kita kena pakai dawai kuprum yang lebih tebal. Kan bab rintangan. Bila area bertambah, rintangan berkurang. Itu tujuan dia. Jadi dia cadangkan ni salah lah. Kita kena pakai yang lebih tebal. Tujuan dia adalah kita nak mengurangkan rintangan. That's why kita pakai dawai kuprum yang lebih tebal. Okey. Kemudian melilitkan. Dia kata gegelung sekunder dililitkan bersebelahan dengan gegelung primer. Okey. Ini bukan kita lilit sebelah, tapi kita lilit atas. Dia kata dililitkan bersebelahan. Bersebelah. One beside the primary. Dia bukan beside, dia adalah on top. Dekat atas dia. Ini kita nak mengurangkan masalah kebocoran. Kebocoran flux magnet. Ataupun kita panggil leakage of magnetic flux.
Ini kena ingat, cikgu kata kalau design dia suka sangat tanya design transformer, faktor yang kita boleh meningkatkan efisiensi. Ini adalah contoh-contoh keempat ciri-ciri yang perlu kita tekankan untuk kita improve dia punya efisiensi. Okay. Cikgu terang detail untuk Ainin study. Jadi untuk jawapan ni B je. Ainin nak salin dulu. Okay, dah kawak? Dah. Okay, number 34. Raja 31 menunjukkan tiub pemaisongan yang digunakan untuk menyiasat ciri-ciri sinar katod. Apakah kesimpulan daripada penyiasatan tersebut? Kalau kita tengok sinar katod ni, sinar katod dia membebaskan elektron. Elektron ni negatif. So nampak tak dia akan tertarik kepada plate ataupun terminal positif. Itu ciri-ciri yang kita nak tahu lah. Maknanya kita boleh buat conclusion lah yang di mana bahawa elektron ni adalah bersifat negatif lah kan, sebab dia tertarik kepada plate positif. Okay. Jadi dia kata apakah kesimpulan yang kita boleh cakap? Kita boleh conclude yang bahawa sinar katod boleh dipesongkan oleh medan elektrik. Sebab kalau tidak sinar katod dia lalu straight. Tapi bila ada medan elektrik, dia terpesong kepada plate positif. Inilah yang kita nak tekankan. Okey, seterusnya. Raja 32 menunjukkan 1 liter rektifikasi. Ada satu je diode. So ini kita panggil half wave. Half wave rectification. Rektifikasi gelombang separuh. Okey. So kalau kita tengok ni arus first cycle, arus yang pertama. Boleh masuk, boleh masuk, boleh masuk. So dia dapat melengkapkan litar. Jadi dia jadi macam ni lah. Okey. Yang kedua. Okey, yang kedua saya buat warna biru. Okey, dia lalu arah ni. Boleh tak dia masuk diode ni? Boleh tak arus melepasi diode ni? Tak boleh. Tak boleh kan? Dia jadi pincang sosang. Oh, tak boleh. So, jadi result dia macam itulah. Begini dan begini. Okay, itulah yang dia berulang. Jawapan dia ialah dapat tak awak? Dapat. Kalau yang gambar rajah A ni, kalau ini jawapan kita B Kalau untuk gambar rajah B ni adalah full wave lah. Rectification. Yang ni yang kita pakai 4 diode. Okay. Soalan seterusnya. Jadual 2 menunjukkan rekod aktiviti radioaktif bagi sampel X yang disimpan di dalam sebuah makmal. Okay. Apakah nilai Y? Okay, sekarang kita cari dia punya half-life dulu Dia ambil daripada sini ke sini, sini ke sini. Kalau kita faham half-life, kalau 2000, dia akan tinggal separuh, maksudnya dia tinggal 1000. So kalau daripada 1000, dia jadi separuh lagi, sepatutnya dia tinggal 500.
So sekarang kalau kita tengok dari sini ke sini, dia ambil masa 10 hari. Perasan tak dia berlaku 2 kali half-life? Perasan tak dia berlaku 2 kali half-life? Kan? Sebab half-life maksudnya daripada 2000 jadi 1000, tapi dalam jadual ni 2000 jadi 500. So kita test sebenarnya dia 2 kali berlaku half-life lah. Maksudnya yang ni 5 hari, dia ambil 5 hari lah untuk berlaku half-life. Okay. So cuba awak kira. Sini pergi sini. Okay, 2 kali dia berlaku half-life. So kalau daripada 20 pergi 30, maksudnya dia 2 kali juga berlaku half-life kan? Faham? Tak. Tak faham? Awak faham separuh hayat half-life? Separuh hayat ialah masa yang diambil oleh satu radioaktif tu jadi separuh. Simple je. Separuh hayat adalah masa yang diambil oleh radioaktif tu menjadi separuh. Okay. So first cikgu tunjuk mula-mula dia 2000. Sepatutnya kalau dia jadi separuh maksudnya jadi 1000 kan? Faham yang tu? Okay. Lepas tu 1000 dia jadi 500 lah untuk jadi separuh. Jika kita tengok pada jadual ni, 2000 nak jadi 500, dia ambil masa 10 hari. Kan? Jadi saya cakap half-life dia 5 hari. Boleh terima yang tu dulu? Boleh. Okey. Sekarang dia tanya Y. Apakah nilai Y? So saya nak tanya awak, daripada 20 pergi ke 30 adalah 10 hari. So dalam tempoh 10 hari ni berapa kali dia akan berlaku half-life? 7. 7? Dua kali lah kan? 2 hari. Sebab 10 hari maksudnya dua kali lah dia akan jadi separuh. So awak buat macam ni lah. 125 jadi separuh. So 125 bahagi 2 kita dapat iaitu 62.5. Okay, ni baru dia ambil masa 5 hari. So dia jadi separuh lagi and ada 5 hari sebab total 10 hari. So 62.5 bahagi 2 kita dapat 31.25. Okay, dah faham? Dah faham? Tak faham? Kan bagi 2 kali. Okay, kenapa kena bahagi 2 kali? Okay, macam ni. Tadi masa kita kira separuh hayat dia 5 hari je. Maksudnya selepas 5 hari dia jadi separuh. So kita faham? Okey, selepas 5 hari dia jadi separuh. Okey. Lepas tu, another 5 hari dia akan jadi separuh lagi. Kan daripada 20 ke 30 dia ambil masa 10 hari. So maksudnya daripada sini nak pergi ke sini, dia ambil masa 10 hari. Okey. Yang ni faham? Faham. Okay. Untuk yang ni, awak kena betul-betul faham sebab soalan dia macam kadang-kadang taklah susah sangat. Okay. Kita buat je. Kalau cikgu akan buat flowchart separuh. Buat je flowchart ni. Okay, nombor 37. Kita nak ambil ni. Rajah 33 menunjukkan Louis D. Broglie, seorang ahli fizik yang telah membuat hipotesis tentang sifat gelombang zarah. Pernyataan yang manakah mengenai hipotesis beliau? Okey. Tentang kuantum fizik, Lee Broglie ni bagi tahu bahawa zarah ada sifat gelombang, gelombang ada sifat zarah. Yang tu dia nak cakap. Lee Broglie ni nak bagi tahu yang bahawa zarah ada sifat gelombang, gelombang ada sifat zarah. Dia nak conclude yang macam tu. Okay. So jadi dia nak cakap apa? Elektron mempunyai sifat gelombang kerana dia mempamerkan ciri-ciri gelombang. Okay, itu yang ditekankan dalam buku teks ada
Yang dia bagi formula ni, kat dalam buku teks dia bagi formula lambda sama dengan H over mv tu. Dia nak cakap bahawa zarah ada sifat gelombang. Zarah tu elektron lah. Kan elektron tu zarah lah kan. Gelombang pun ada sifat macam zarah. Inilah hubungan dia yang diberitahu oleh Laus-de-Broglie. Okay, nombor 38. Raja 3/4 menunjukkan satu graf arus melawan V dalam satu eksperimen untuk menentukan nilai pemalapan. Okey, dia ada satu eksperimen lah. Okey. Kalau kita ingat dalam konsep, maksudnya dia ada satu yang kita panggil point ini kita panggil activation voltage. Ataupun kita letak sebagai V0. Kita panggil activation voltage. Okey. Activation voltage ni macam mana? Okey. Maksudnya orang kata macam voltage dia yang paling minimum lah. Voltage dia yang paling minimum supaya bila arus pada arus tertentu nanti akan nampak lah. Dia lalui pemala Planck lah kan. Cikgu nak terang pun macam mana boleh beli pula ayat cikgu ni kan. Okay. Ini ada dalam buku teks dia terangkan. Okay. Now, dia kata sekarang ini adalah eksperimen untuk menentukan pemala Planck. Pemala Planck tu adalah yang kita pakai nilai H tu yang selalu kita guna 6.63 darab 10 kuasa negatif 34 kan. Ini check balik lah nilai dia. Okay. So apa yang kita boleh conclude? Ini ada 2 K dengan L. Kalau awak tengok ini, kan K dengan L, kalau cikgu cakap ini adalah nilai activation voltage, awak tengok activation voltage yang mana lagi besar? K ke L? L. Betul. Okay. So apa yang kita boleh conclude? Maksudnya K lebih kecil, L lebih besar. Jadi kita nak cakap, apa yang kita faham kat sini, kita kata okay, activation voltage K lebih kecil daripada L. Itu je lah nak bagi tahu. Okay. Dia kata K, contohnya cikgu, kenapa cikgu skip terus? Okay, cikgu beritahu. K is blue, L is red. Salah. Activation voltage yang kecil, maksudnya K ni adalah red. Dia terbalik. Activation voltage yang kecil, lambda dia pendek je. Lambda dia panjang. Sebab apa? Frekuensi dia rendah. Macam ni. Kan kalau kita pakai formula E sama dengan HF. Maksudnya tenaga sesuatu cahaya tu bergantung kepada frekuensi. Betul? Yang ni faham? Faham. Jadi kalaulah frekuensi dia tinggi, maksudnya tenaga dia tinggi kan? Ya. Frekuensi rendah, tenaga rendah. So kita tengok pula apa hubungan frekuensi dengan lambda. V sama dengan F lambda. So frekuensi dengan lambda dia berkadar songsang. Bila frekuensi rendah, maksudnya panjang gelombang dia lebih panjang. Yang tu boleh terima? Boleh. Okay. Now, awak tahu merah ni panjang gelombang dia paling panjang? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Awak tengok kan kalau warna pelangi merah paling banyak kan? Sebab panjang gelombang dia lebih panjang. Sebab tu kita hafal warna pelangi. Maksud dia macam ni. Warna pelangi kan Michael Jackson kena halau balik India Utara. Okey. So merah yang kita starting ni lambda dia lebih panjang. Kalau lambda lebih panjang, frekuensi dia lebih rendah. Kalau frekuensi dia lebih rendah, maksudnya tenaga dia kecil je. Frekuensi rendah, tenaga dia kecil. Logik tak? Logik. Jadi voltage yang kita perlukan pun sikit lah. Logik? Logik. Okay. That's why statement dia salah. Sebab sepatutnya itu adalah K ni, sepatutnya yang sesuai adalah red lah. Sebab red ni
Frekuensi dia rendah. Jadi tenaga yang kita perlukan sikit. Sebab kita tengok pada graf, kita akan pilih K lah sebagai activation dia rendah. Okay. Kemudian dia kata the gradient of K is smaller. Sebenarnya tak. Gradient of K ni lagi higher. Salah lah ayat dia. Activation dia kata kecerunan graf mewakili pemalapan. Tak, dia ada formula untuk menentukan pemalapan. Dia ada formula dia. Okay. That's why jawapan dia ialah D. Ada soalan nak tanya kat sini? Tidak. Okay. Okay. Photoelektrik. Okay. Ni pun ada cikgu tekankan. So dalam teori Einstein, okay, ini dia punya formula dan ini kita faham ini tenaga daripada cahaya lah E. Dan ini adalah tenaga kinetik yang maksimum kita. Dan ini adalah kita panggil sebagai work function ataupun fungsi kerja. Work function ni bergantung kepada jenis logam yang kita gunakan. Kan elektron yang nak dibebaskan daripada logam ni. Jenis logam yang dikeluarkan dan dia bergantung kepada frekuensi ambang ni lah. Frekuensi ambang. Senang je awak faham macam ni. Setiap permukaan logam, permukaan logam berbeza, frekuensi ambang dia berbeza-beza. Orang pun muka orang tu nama lain, muka pun lain, kan? Macam itulah. Maksudnya setiap orang mempunyai frekuensi masing-masing. Sama macam tu. Logam yang berbeza mempunyai frekuensi ambang yang berbeza-beza. Okay? Jadi dia kata apakah yang dimaksudkan dengan half mv squared? Apa maksudnya tu ni? Tenaga kinetik yang dia tulis tadi. C, tenaga kinetik yang maksimum. Okay. Ada orang nak tanya pasal Einstein teori ni? Tidak. Okay, soalan yang terakhir. Apabila satu bahan fotoelektrik dipancarkan dengan cahaya biru yang mempunyai panjang gelombang ini, satu fotoelektron dengan 0.75 eV dipancarkan. Okey, apakah panjang gelombang ambang? Selalu kita duk cari frekuensi ambang. Sekarang dia tanya apakah panjang gelombang ambang. Okey. So kita faham macam ni. Bila ada satu permukaan logam, kita pancarkan cahaya. Ini cahaya biru yang kita pancarkan. Ini berdasarkan soalan lah. Lepas tu, kita kena faham setiap permukaan logam dia mempunyai frekuensi ambang masing-masing. So kalau permukaan logam tu ada frekuensi ambang, maksudnya dia pun ada lambda ambang dia lah. Threshold dia kan, panjang gelombang ambang dia. Okay. Lepas tu, kalaulah cahaya yang kita pancarkan itu tinggi, melepasi frekuensi ambang, tenaga ambang dia, work function dia, elektron tu akan dibebaskan daripada permukaan logam. Elektron yang bergerak ini kita panggil sebagai tenaga kinetik dia. Tenaga kinetik dia yang maksimum. Ini konsep. Okay, now. Kalau berdasarkan teori Einstein, kita tahu bahawa tenaga yang dipancarkan adalah sama dengan fungsi kerja, work function campur dengan Kmax. Ini secara general dia lah, kita faham. Tenaga daripada cahaya biru sama dengan work function campur dengan Kmax. Tenaga, kan? Tenaga mestilah formula dia Hc over lambda. Work function ni pun formula dia adalah Hc over lambda tambah dengan Kmax. Kmax. Okay. Kmax ni yang mana satu? Kmax ni yang ni lah. Elektron dah dikeluar, itu tenaga dia. Cuma dia dalam tenaga dia dalam bentuk EV. Okay, now. Soalan nak cari yang ni. Okay, nak cari yang ni. So, kalau soalan nak cari yang ni, saya ubah sikit formula. Hc over lambda
naught sama dengan HC over lambda, yang ni yang biru tu, tolak dengan K-max. Awak faham? Faham? Ini? Sangat. Tak, okey. Yang atas okey, yang atas okey tak? Yang atas formula awal, yang ni boleh terima? Betul. Okey. Kan kalau kita belajar masa awal-awal, lepas belajar black body, kita cari tenaga kan E sama dengan HF. Yang ni tahu kan? Okey. HF ni kan sama dengan HC over lambda. Boleh terima yang tu? Boleh. Okey. So that's why saya kata tenaga sama dengan HC over lambda. Boleh yang ni? Dan yang ni adalah sama dengan yang ni. Boleh kedua-duanya? Boleh tak? Ke tak faham tak? W tu. W tu fungsi kerja. Okey. Fungsi kerja ni yang saya terangkan daripada awal tadi tu lah. Fungsi kerja ni. Okay. Soalan tadi kan. Okay. Awak nampak saya tak? Nampak. Okay. Awak kena faham dulu fungsi kerja, macam mana kesan fotoelektrik ni dia berfungsi. Okay, kita nak faham kesan fotoelektrik dia berfungsi. So cikgu bagi teori. Masa hari tu cikgu selalu bagi teori yang macam ni. Okey, dia macam ni. Ada satu permukaan logam. Bila kita pancarkan dengan cahaya biru, kan? Ini konsep fotoelektrik. Bila kita pancarkan dengan cahaya, elektron akan dibebaskan. Elektron yang dibebas ni dikenali sebagai tenaga kinetik dia. Okay? Elektron yang dibebaskan ni kita kenali sebagai tenaga elektrik dia. Tenaga elektrik pula, tenaga kinetik lah yang saya sebut sebagai K-max. Okay. Simple je benda ni. Awak pancarkan satu cahaya. Kalau cahaya awak tak melepasi frekuensi tertentu dia, elektron tak akan dibebaskan keluar daripada permukaan logam. Sebab tu saya kata setiap permukaan logam dia mempunyai frekuensi ambang dia. Logiknya macam ni je. Contoh logik dia kita kaitkan dengan daya, contohlah kan. Okey. Ataupun tenaga. Tenaga untuk menggerakkan objek ini 12 joule. Kalau awak bagi tenaga 10 joule, soalan saya, adakah objek ni akan bergerak? Tak. Tak. Kalau awak tukar, awak bagi tenaga dia 13 joule, adakah objek ni akan bergerak? Ya. Betul. Dia akan bergerak, maksudnya tenaga 13 tolak 12 tinggal 1, betul? Ya. Yang 12 tu kita gunakan untuk gerakkan dia. Tetapi ekstra yang 1 joule itulah yang menyebabkan dia bergerak lagi laju. Betul tak? Ya. Logiklah kan sebab tenaga kinetik. So kalau awak bagi 20 joule, awak akan fikir, okey, kalau saya bagi 20 joule maksudnya dia lagi laju. Laju dia ekstra dekat 8 joule. Faham? Faham? Laju tu sebab tenaga kinetik dia. Sebab tu dalam dia kata, dalam Einstein ni, dia bagi tahu bahawa tenaga kinetik sesuatu elektron tu dia bergantung kepada tenaga yang awak pancarkan, cahaya yang awak pancarkan. Kalau lagi tinggi awak pancarkan sinaran cahaya tu, frekuensi dia lagi tinggi, tenaga kinetik dia lagi besar. Sebab dia sangat bergantung kepada apa yang awak berikan. Okay, kat sini. Okay, now. Sekarang, kalau ikut teori, so 12 joule ni ibarat W lah. Ini yang kita panggil sebagai work function. Kalau awak tak melepasi dia, tak gerak pun objek ni. Kan? Itu yang dimaksudkan sebagai work function. Sama untuk konsep 12 joule ni lah. Okay. Jadi berdasarkan formula ni tadi, kita tahu bahawa E sama dengan work function campur dengan K-max. Dah faham formula ni? Faham? E adalah tenaga yang kita supplykan, iaitu cahaya biru, ibarat macam 12 joule ni. Okay. Dan kita boleh cari nilai E. Kalau kita tengok, kita belajar, E ni formula dia adalah HF.
Dia bergantung kepada frekuensi. Saya tekankan betul-betul. Dia hanya bergantung kepada frekuensi cahaya, bukan keamatan. Awak pakai keamatan macam mana sekalipun, kalau frekuensi awak tetap sama, tetap tenaga dia sama. Ya, ini memang dia tekankan betul-betul konsep dia. Okay, so now E juga kita boleh cari formula dia HC over lambda sebab dia ada dua formula. Kan frekuensi ni ada hubungan C over lambda, laju per dengan panjang gelombang. Tu yang ada formula HC over lambda. Okay. So, yang dapat formula HC over lambda. Ini pula W adalah frekuensi ambang. Bukan frekuensi ambang. W ini adalah tenaga, macam 12 Joule. Tenaga juga. Tenaga yang kita perlukan untuk elektron ini keluar daripada permukaan dia. Tenaga juga. So tenaga pun formula dia. Walaupun dia guna huruf W, kerja dengan tenaga, unit dia Joule. Sama je. Kerja, tenaga, benda yang sama. Apa itu tenaga? Kan? Kalau definisi pun apa itu tenaga? Keupayaan melakukan kerja. Tenaga, you tak ada tenaga, tak boleh buat kerja. So tenaga, keupayaan melakukan kerja. So tenaga dengan kerja sebenarnya benda yang sama sebab unit dia adalah Joule. That's why kalau W ni pun formula dia sama dengan HF ataupun HC over lambda. Boleh faham? Boleh. So saya pakai HC over lambda. Cuma lambda dia kita letaklah simbol lambda not. Asal sebab dia bergantung kepada permukaan logam. Sama macam konsep 12 Joule. Dia pada lambda yang tertentu. And then tambah dengan Kmax. Okay. Now soalan nak cari yang ni. Soalan nak cari yang ni. Okay. Jadi saya ubah suai sikit formula dia. Kita pindah-pindah lah. Soalan nak cari yang ni, kita pindah-pindah. Kita tengok balik pada soalan kita. Okay. So saya pindah kedudukan lah. Saya nak cari yang ni sebagai pegang rumus. That's why saya nampak nak cari nilai ni adalah HC over lambda tolak dengan Kmax. Lambda ni lambda ni datang daripada T ni tadi lah. Yang warna biru tadi. Jadi kita masukkan je lah. Okay. So kita masukkan HC dia dah bagi dah. Oh ni nilai ni dalam bentuk EV. Okay. HC dia dah bagi dah dalam bentuk EV. So saya buat. Okay. Ni HC 1.243 darab 10 kuasa 3 dia bagi ni kat bawah ni. Ni per dengan lambda biru iaitu 452. Sebab dia pakai unit nanometer, that's why kita potong-potong. Tolak dengan Kmax. Kmax ni adalah 0.75 EV. Okay. 0.75. Dan yang ni HC. Yang ni pun HC. 1.243 darab 10 kuasa 3 per dengan lambda. Boleh tak awak cari lambda je? Soalan nak cari lambda. Okay. Cuba buat dulu. So maksudnya, saya kira bahagian ni dulu. Saya dapat 1.243 eksponen 3 bahagi dengan 452. Saya dapat iaitu 2.75. Jadi dekat sini 2.75 tolak dengan 0.75. So kalau awak dapat sebenarnya, saya sambung 1.243 darab 10 kuasa 3 per dengan lambda sama dengan 2. Soalan nak cari lambda. Mesti awak tahu nak buat apa. 1.243 eksponen 3 bahagi 2. Betul tak? Ya. Okay. So lambda awak dapat berapa?
621.5. Sama? Sama. Okey. So jawapan dia 621.5 nanometer. Itulah jawapan dia.